Jadi saya cadangkanlah Barisan Nasional melantik Presiden PAS supaya menjadi ketua pacak bendera. Gila apa lagu ni? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih yang masih menonton video Ambo. Jangan lupa subscribe kepada yang masih belum subscribe channel Ambo, Ceming Hasan, YouTuber rakyat. Okey, pada hari ini Ambo berada di lapangan terbang KLIA 2. Ambo dalam perjalanan ke Sabah. Jadi sebelum Ambo ke Sabah, Ambo nak buat satu video lah, nak ulas 2-3 perkara berkenaan dengan pilihan raya negeri bagi negeri Sabah. Kalau kita tengok semalam ramai walaupun tidak awak, ialah setelah minta 10 kursi akhirnya dapat kosong. Ada juga pelekehkan Parti Amanah satu je, dan ada juga isu berkenaan dengan kursi yang PKR dapat minta 30, lepas tu minta 14, akhirnya dapat 7. Jadi ada 2-3 perkara yang Ambo nak ulas dari segi sudut pandang Ambo lah. Yang boleh terima, benda ni bukanlah pandangan parti, cuma pandangan Ambo, dan Ambo ada beberapa pandangan yang mungkin boleh untuk kita sama-sama bersetuju demi kepentingan Pakatan Harapan. Berkenaan dengan PAS dapat kosong kursi, kita dengar satu video yang Ambo kira PAS tidak akan mahu. Apa yang rendah tu? Tonton, mari tengok. Alamak, telokok, pengah. Habis, telokok. Hei, apa kau nak curi? Saya tak tuan, tanya dulu. Abdul Wahab, apa yang kau fikir ni? Anda beri zakat, Anda? Kalau nak beri zakat, harta kau ni harta aku. Anda marah ya? Nah, ambil. Dia licin, ambil. Video tadi jelas ya? Walaupun ini satu sindiran daripada P.Ramlee, maknanya bapak tak boleh marah. Kalau bapak marah, bapak akan dijual sepenuhnya. Itu sindiran P.Ramlee kepada bapak mertuanya. Itulah yang berlaku kepada PAS sekarang ni. Karena kalau kita tahu dalam sejarah bahawa PAS pernah bersama dengan UMNO dan akhirnya membentuk Barisan Nasional. Dulu Perikatan Nasional, dan hari ini dia terbalik daripada Barisan Nasional, dia jadi Perikatan pula. Nasional. Dulu Perikatan saja, jadi Barisan Nasional. Jadi ketika Barisan Nasional tu PAS bersama dengan UMNO, dan kalau kita boleh kaji balik sejarah bagaimana Datuk Asri, almarhum Datuk Asri dihukum oleh pimpinan pemuda PAS. Ketika itu tak silap Ambo, Cikgu PAS sebagai ketua pemuda PAS Malaysia, dan Najadi pun dalam pemuda. Dan saya dalam maklumat ataupun bahan bacaan yang saya baca, di antara yang kuat menentang ataupun sampai dalam satu muktamar buat ketika Datuk Asri berucap sindir, dan ada satu ungkapan Barakbar Asri, ungkapan yang agak kasar dan tidak sopan, yang ni pergi mampus Asri. Jadi saya kira PAS juga akan takut, terutama Tok Rajadi sendiri, kerana Tok Rajadi ada ketika itu, dan ada yang saya diberitahu bahawa di antara yang memberi nasihat kepada Cikgu PAS mengerahkan ataupun menghasut supaya PAS ini buat satu gerakan yang agak tidak sopan, menghalau ataupun membuat gerakan menjatuhkan almarhum Datuk Asri ini adalah kumpulan daripada kumpulan Tok Rajadi bersama dengan Cikgu PAS. Jadi hari ini kalaulah PAS sekali lagi ditendang ataupun PAS keluar daripada Perikatan Nasional, Ambo kira Haji Hadi pun mungkin akan ada satu suruhan Marakbar Haji Hadi. Dan semalam kalau kita tengok timbalan ketua pemuda PAS Fali Syahri, dia sudah berpantun. Saya tengok pantun dia, tapi pantun dia kalau lebih kurang lah, orang berbudi kita berbahasa, kalau orang tak saya berbahasa kita tak payah berbudi. Lepas tu ada pula Ridwan Makno, and then bekah YDP PAS Perak, Abdul Samad, tengok Iskandar Samad,
menunjukkan rasa marah kepada UMNO. Cuma saya nak beritahu kepada PAS, kenapa anda nak marah pada Barisan Nasional? Kerana anda bukan sebahagian daripada Barisan Nasional. Anda Perikatan Nasional dan juga Muafakat Nasional. Jadi bukanlah nak pertahankan Barisan Nasional, tetapi hakikatnya begitulah. Berbalik pada soal amanah dapat satu kursi, ini bukan pilihan raya negeri biasa, ini mengejut. Jadi amanah tidak mahu menjadi masalah kepada perkara ini. Jadi amanah walaupun kita agak sedih, tetapi kita rasional. Dan kita menyokong penuh Shafie Hafdal menjadi Ketua Menteri sebelum ini, dan saya kira selepas ini pun kalau menang semua bersetuju bahawa Shafie Hafdal adalah Ketua Menteri Sabah. Di PKBN tak tahu lagi sama ada Bung Mokhtar atau siapa, kita tak tahu lagi. Tetapi amanah kita inilah satu sokongan solidariti. Alhamdulillah dapat satu kursi, okeylah. Walaupun kita sedih, tapi kita akan fokus dan kita akan cuba menangkan amanah menggunakan logo Parti Warisan. Tapi kalau PAS yang langsung tak dapat tu, jangan bersedih. Amanah ada satu cadangan untuk mengembirakan penyokong-penyokong dan juga lipas yang Ambo tengok sudah buat satu program pelancaran jentera di Sabah. Saya fikir Barisan Nasional, walaupun PAS bukan komponen Barisan Nasional, tetapi kalau kita nak Islam, anggota PAS sangat nampak mula belajar untuk mengangkat bendera Barisan Nasional. Jadi saya cadangkanlah Barisan Nasional melantik Presiden PAS supaya menjadi ketua pacak bendera. Bukanlah Tok Guru Hajadi itu akan pacak bendera, tetapi Tok Guru Hajadi mengetuai pimpinan dan juga penyokong-penyokong dan juga pimpinan PAS di Sabah memacak bendera BN. Saya kira itu satu cadangan yang baik lah. Jadi itu cadangan Ambo lah supaya mengembalikan keyakinan dan juga perjuangan PAS di Sabah. Yalah, kalau PAS kan selalu bercakap macam mana kita nak berdakwah kalau tak boleh tanding. Dulu kalau PAS dalam Pakatan Rakyat, tak kira tempat. Dah dibincangkan dalam Pakatan Rakyat pun dia langgar lagi. Tetapi sejak berada dalam Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional ni, mungkin perjuangan PAS dah kurang. Mungkin selesa duduk atas kursi duta dan juga timbalan menteri dan juga menteri. Berbalik pada soal Parti Keadilan Rakyat dapat 7. Jadi kepada rakan-rakan, kita tabik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga pengurusi ataupun pengurusi negeri Parti Keadilan Rakyat Sabah, ya biasalah minta banyak, tak dapat apa-apa tu agak kecewa, siapa-siapa pun agak kecewa. Tapi tahniah dapat 7 kursi dan terima. Maknanya Pakatan Harapan dan Warisan Plus tidak ada pertembungan. Saya kira pada rakan-rakan tak perlu sindir-menyindir. Parti Keadilan Rakyat minta banyak itu biasa, kerana itu kerana hujah mereka Sabah adalah negeri kedua terbesar ataupun paling ramai ahlinya. Jadi kita tak perlu sini menyindir, dan kami pun amanah pun walaupun kami sendiri dapat 1, tetapi kita fokus. Kita bersetuju 100% dengan kenyataan Datuk Seri Shafie Hafdal. Hari ini kita bukan lagi fokus untuk bagi-bagi kursi, sekarang fokus untuk menang. Kita menang dan kita buktikan kepada mereka, yakni Perikatan Nasional, Muafakat Nasional, Barisan Nasional ini, inilah mandat rakyat. Jadi kepada rakan-rakan daripada amanah DAP, Parti Keadilan Rakyat, titik pertemuan kita, titik sama kita adalah kita nak kalahkan Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Muafakat Nasional dan bla 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 yang sinonim dengannya. Jadi hari ini kursi berapa yang terdapat kita lupakan, fokus untuk menang. Jadi saya ucap tahniah sekali lagi pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah seni berpolitik, biasa minta banyak dapat sikit, lepas tu kita fokus. Itu biasa. Jadi tak perlu kita nak sindir-sindir amanah dapat 1, 3, 7. Tak, ini keputusan yang kita akan hadapi. Kita fokus adalah menangkan Warisan Plus di Sabah. Saya akan pergi ke Sabah dan doakan supaya kita dapat anak sulung di Sabah. PAS pun dah lama idamkan anak sulung di Sabah, tapi mungkin rezeki mereka tak ada. Mungkin amanah yang ada anak sulung di Sabah. Jadi doakan, saya akan berada di Sabah dalam 3-4 hari bersama dengan rakan-rakan. Terima kasih kepada yang sponsor hamba tiket kapal terbang dan belajar di sana. Alhamdulillah hamba akan cuba bantu dengan cara hamba, yang ni hamba akan buat video dan hamba akan kempen di sana. Jadi kepada mereka yang rasa nak menyumbang, bolehlah menyumbang, boleh salurkan sumbang anda ke nombor akaun yang hamba akan bubuh sini. Sama-sama kita bantu untuk lahirkan anak sulung amanah di Sabah. Jadi kepada sekali lagi kepada sahabat-sahabat PAS, jangan bersedih, perjuangan tidak berhenti di situ. Anda boleh menjadi ketua pacak bendera dacing di Sabah.
kepada seluruh sahabat-sahabat dalam Pakatan Harapan, jom kita menangkan warisan Pelah di Sabah. Kita ketepikan dahulu perbezaan pandangan, kita cari titik persamaan. Titik persamaan kita adalah menang PRN di Sabah. Parti Keadilan Rakyat dengan logonya Parti Keadilan Rakyat. Amanah dan DAP menggunakan logo Parti Warisan dan sudah pasti warisan dan komponen-komponen dalam Warisan Plus. Itu adalah titik persamaan kita. Kita fokus ini dulu. Lepas ni kita nak berbeza pandangan bolehlah. Kita fokus dulu bab masalah kursi berapa dapat, tak apa. Kita fokus menang dulu kursi-kursi yang telah pun kita berikan semalam. Amos sendiri akan tak akan bercakap lagi perbezaan pandangan. Fokus untuk menang di PRN di Sabah. Dan akhir sekali, seperti mana saya kata tadi, saya yakin Tok Guru Jadi takkan berani untuk marah pada Barisan Nasional, takkan berani marah pada Muafakat Nasional, kerana saya pasti dia jadi takut markbah hadi itu akan berulang kepadanya sekiranya PAS keluar ataupun ditendang dalam Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional. Sejarah ini mungkin berulang. Tetapi kita tak tahu bila. Kita dah tengok ada pemuda yang marah, yang ini Fadli Syahri. Pada Fadli Syahri yang mau kira cakap nak marah di Facebook saja, kan dah berani lah. Dan kepada ahli parlimen nama Wabi Marzuq, Timbalan Menteri Agama, tak bersabar. Gaya dan lagaknya memang betul-betul orang yang selesa setelah ada jawatan. Kepada pimpinan ataupun penyokong-penyokong PAS di bawah, kalau begini keadaannya, tak apalah. Terimalah keadaan. Anda bolehlah pacak bendera dacing. Terima kasih kerana menonton video anda. Jumpa di Sabah. Kepada rakan Sabah, jom kita minum air. Jumpa-jumpa di Sabah. Amba akan berada di Sabah dalam dalam 4 hari insyaAllah. Jumpa di Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.